Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti kuliah kita, malam ini kita sampai kuliah yang ke-19. Dan malam ini saya akan mulakan kuliah kita dengan membincangkan air ru'yah. Sebab sebelum ini kita bincang tetapi belum habis, ya, tentang bagaimana nak menyediakan air ru'yah. Air ru'yah dasarnya ialah air yang dibaca dengan ayat-ayat ru'yah. Apa dia ayat-ayat ru'yah? Ayat-ayat ru'yah ialah ayat-ayat yang diambil daripada Al-Quranul Karim yang bersesuaian dengan firman Allah, A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan daripada Al-Quran itu syifa, penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi pertama, ru'yah itu, air ru'yah yang kita nak yang dikatakan ru'yah itu, pertama ru'yah yang buat oleh Nabi SAW. Ada misalnya hadis tentang bagaimana seorang yang datang membawa anaknya atau anak saudaranya mengadu kepada Rasulullah tentang penderitaan anak saudaranya ini. Lalu Rasulullah membaca beberapa ayat seperti Al-Mu'minun 115, 118, hujung surah Al-Hash dan sebagainya. Jadi ini ru'yah Nabi. Kemudian ru'yah yang kedua ialah daripada pengalaman-pengalaman perbuatan Islam secara Al-Quran ini sendiri. Misalnya ru'yah yang ada kaitan dengan sihir. Didapati kalau seorang itu kena sihir, dengan membaca ayat-ayat yang menyentuh tentang sihir, kesannya lebih cepat. Kalau di Mesir khususnya, kebanyakan jin-jin di sana beragama Kristian. Maka pembacaan ayat-ayat mengenai Nabi Isa alaihissalam, pendustaan apa yang dikatakan tentang wujudnya tiga Tuhan, menjadikan mereka terkesan dengan ayat-ayat ini. Kemudian kalau kita melihat bahawa ada ayat-ayat tertentu yang telah pun diamalkan oleh perawat dan dia memberi kesan, itu dikatakan juga sebagai ru'yah. Yang ketiga, Al-Quran itu keseluruhannya juga boleh dibaca, kerana sifat daripada jin yang mengganggu ini, apabila dibacakan ayat Al-Quran, dia memberi kesan kepada mereka. Kalau ayat Al-Quran itu mengenai dengan syurga, mereka akan rasa tenang. Tapi kalau kita bacakan tentang ayat mengenai neraka, maka mereka akan rasa terkesan. Samalah kita, manusia, kalau kita mengerti tentang makna-makna ayat Al-Quran, kita akan terkesan. Cuma bezanya jin ini, walaupun dia tak faham, tak reti makna, tapi Allah beri dia kesan. Itu satu yang mungkin kita katakan kelebihan yang Allah beri kepada golongan jin. Sesuai dengan mereka tidak ada Nabi, mereka tidak ada Rasul. Semua Nabi, semua Rasul adalah di kalangan manusia. Mereka ada ulama-ulama. Mereka juga ada yang menjadi sahabat, seperti mana yang kita bincangkan dalam kuliah-kuliah sebelum ini. Jadi ayat-ayat ru'yah itu, satu ru'yah Nabi, satu ru'yah perawat, yang bacaan perawat,
Yang ketiga, Al-Quran keseluruhan. Selain daripada itu ialah doa-doa yang digunakan oleh Nabi SAW yang jelas dari segi maknanya. Tanpa kita nafikan juga, tidak menghalang kita membaca doa-doa dalam bahasa Melayu pun boleh, bahasa Arab pun boleh, dengan maksud dan tujuan bahawa ia merupakan satu doa untuk kebaikan dan kesembuhan tanpa ada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, ru'yah juga merupakan Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa yang kita buat dalam meru'yah air? Kita sediakan air. Kita sediakan air. Kemudian timbul beberapa isu lah. Mana lebih baik membaca seorang atau berjemaah? Pada pendapat saya, pengalaman saya, membaca berseorangan adalah lebih baik. Kerana bacaan kita seorang dia lebih jelas, lebih teratur bacaannya, dan dia memberi kesan yang baik kepada air. Isu yang kedua ialah, bagaimana kalau dia kata saya malas baca, saya nak pasang MP3, saya nak pasang YouTube saja tentang ayat-ayat ru'yah, boleh tak kita juga meru'yah air ni? Dan satu lagi isu, apakah perlu dibuka tutup ini apabila kita meru'yah? Baik. Yang pertama saya jelaskan tadi bahawa meru'yah berseorangan lebih baik daripada beramai-ramai. Kecuali kalau ada tujuan tertentu. Misalnya kita baru masuk rumah. Dan bila kita masuk rumah, kita nak pagar rumah. Dan dalam kaedah memagar rumah, di antara yang terbaik ialah membaca Yasin seramai 21 orang. Maka kita pun jemputlah jemaah surau atau jiran-jiran kita seramai 21 orang sama-sama baca Yasin. Ketika itu, siapkan air untuk kita gunakan dalam memagar rumah. Jadi bacaan 21 orang itu satu, kemudian dikuatkan dengan merenjiskan air yang dibaca oleh 21 orang tadi. Jadi bergantung. Tapi kalau kita nak menjadikan persiapan awam, tujuan hanya untuk rawatan, yang bukan kerana tadi memagar rumah, saya lebih mencadangkan supaya bacaan itu dilakukan seorang diri. Satu. Yang kedua, isu memasang alat-alat sehingga dia boleh dikatakan dia boleh baca 30 juzuk. Kita baca Syekh Sa'id Al-Ghamadi, pasang CD dia ataupun pasang MP3 sampai 30 juzuk. Apakah ada kesan atau apakah dia lebih baik daripada seorang itu membaca? Ini tuan-tuan, bezanya. Air yang dibaca oleh manusia yang secara live, mana perawat atau anda sendiri membaca, adalah lebih baik daripada kita memasang MP3. Tanpa kita menafikan, memasang ini pun juga ada kesan. Tapi kesan membaca ini, walaupun dia hanya katalah membaca Al-Fatihah, Ayatul Kursi, dengan 4 kul yang dikatakan ayat asas ru'yah ini, ia memberi kesan yang lebih baik berbanding dengan 30 juzuk Al-Quran. Kenapa? Kerana seorang itu bila dia membaca, memang dia membaca, air ini sebagai makhluk Allah, dia lebih tahu bahawa ini bacaan daripada manusia, bukan daripada CD atau MP3 atau daripada YouTube. Dan bila seorang itu membaca, bila kita membaca dengan kesungguhan, keikhlasan, doa dan pengharapan. Berbanding dengan tadi MP3, berbanding dengan YouTube, dia tak tahu apa pun dan tak tahu pun bahawa program ini suara dia digunakan untuk membaca. Jadi lebih baik dibaca daripada kita. Tetapi misalnya bila saudara dah buat, kemudian air ini disimpan, saudara boleh pasang untuk menambah lagi kekuatan air itu. Baik. Yang kedua. Yang ketiga, sama ada ditutup atau dibuka.
pengalaman kami sebagai perawat, dan kita uji. Dalam akrin kita ada kaedah menguji air. Nanti bila sampai ke tahap itu, kita akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana kita menguji air yang telah diru'yah dengan air yang tidak diru'yah. Di sinilah kita tahu bahawa betapa bernilainya air yang telah diru'yah. Yang terbaik ialah kita buka. Kerana ada juga perawat, misalnya dia kata, selepas anda membaca, anda hendaklah meniup kepada air yang kita baca. Kerana molekul-molekul yang berada di depan kita ini telah pun juga memiliki kesan bacaan. Jadi kalau kita tiup, maka molekul-molekul ini akan masuk ke dalam bekas ini. Tetapi dalam kajian kami dapati tidak ada beza sama ada ditutup atau dibuka. Ya, tidak ada beza. Kerana bila saya bercakap sini, saya boleh merasakan getaran pada air ini. Kerana bunyi adalah sejenis gelombang elektromagnet. Dia bukan molekul seperti alfa atau beta, tetapi dia merupakan gelombang yang tidak terhalang disebabkan oleh tertutupnya botol ini. Jadi kalau anda rasakan bahawa menutup botol lebih selesa, tutuplah botol. Dan kalau anda buka pun botol ini, pastikan bila anda membaca, jangan terlalu dekat dengan botol. Kerana isu kepada pesakit yang melihat kita membaca. Bila kita terlalu dekat, misalnya dengan ini, dia boleh, dalam kepala dia, alamak, air liung, perawat itu dah masuk ke dalam air. Jadi dia pun rasa geli-geleman nak minum. Jadi sebaiknya kita jarakkan air ini dan membacanya dengan tidak terlalu kuat dan tidak terlalu perlahan. Dalam suasana yang aman, tidak ada hiruk-pikuk. Sebab itu dia katakan, waktu terbaik untuk meruyah ini ialah selepas subuh atau tengah malam. Ini waktu yang terbaik untuk meruyah air. Nampak tuan? Selepas subuh atau tengah malam. Dalam suasana yang tenang. Tidak ada gangguan. Jadi, ini pun dah menunjukkan bahawa menyediakan air rawatan bukanlah semudah itu. Tetapi dalam keadaan emergency, tuan-tuan pergi ke rumah orang tak bawa air, ya. Jadi, nak beri amalan, kenalah baca. Baca dengan secukupnya. Mungkin segelas, mungkin minta dia 1 jug air untuk kita bacakan. Baik. Sekali lagi saya katakan, bacaan itu hendaklah dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan suara kita tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Dan saya kata tadi, ayat ru'yah yang asas ialah Al-Fatihah, Ayatul Kursi dan 3 Qul. Sebagai contoh, bila kita baca Al-Fatihah, tengok tuan, A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh sambung ayatul kursi 3 Qul atau 4 Qul, kemudian kita tiup. Jadi jangan tiup terlalu dekat, jarakkan sedikit mulut anda dengan air untuk tujuan-tujuan yang saya bincangkan tadi. Baik. Seperti saya katakan, dalam akren kami minta pesakit minum air semasa permulaan rawatan. Kerana apa? Kerana apabila dia minum air di permulaan rawatan, maknanya badannya dalam tempoh 5 minit, air ru'yah ini telah mengalir di seluruh badannya. Dan ini memberikan kita sebagai perawat kemudahan, kesenangan dan mudah untuk merawat. Ya, jadi kalau boleh, sebelum kita memulakan rawatan, di antaranya nanti kita akan tunjukkan bahawa
pesakit akan diberi minum. Bukan satu botol, hanyalah suku cawan saja, insya-Allah. Baik. Selepas isu tentang menyediakan air ru'yah, saya juga ingin membicarakan yang keenam di sini, iaitu membenteng diri dari serangan sebelum, semasa dan selepas rawatan. Ramai orang yang merasakan dia boleh merawat. Ramai orang yang merasakan sedia untuk merawat. Tetapi kadang-kadang dia lupa untuk membenteng diri. Kerana itu, dalam apa keadaan pun, kita perlu membenteng diri dalam rawatan. Sebelum ini saya katakan, untuk membenteng diri, pertama ambil uduk. Kedua, pakai minyak wangi atar kasturi. Ini atar kasturi ini. Dan apabila anda dah berada di depan pesakit, setelah mana dia minum air, setelah mana nanti dia membaca ikrar pemutus, maka anda nak memulakan rawatan. Di ketika itu, keperluan untuk membenteng diri lebih utama. Maka, sebelum melakukan rawatan, berdoalah kepada Allah supaya perawat diberi perlindungannya daripada sebarang kesan-kesan negatif dari kerja-kerja rawatan untuk dirinya, keluarganya dan juga pihak pesakit. Ini bezanya rawatan Islam dengan rawatan yang bukan Islam atau alopati. Alopati kalau dia buat selesai. Tapi dalam rawatan kita berdepan dengan makhluk Allah yang bernama jin ini. Walaupun rawatan telah selesai, mungkin kita dah pukul dia sebagainya, tetapi sebenarnya kalau jin tadi yang kita belasah tak puas hati, dia akan tetap berdendam dengan kita dan mencari peluang masa dan ketika kita lemah, dia akan serang kita. Ini orang tak tahu, orang hanya menilai dari sembuh dan sihat. Tetapi bagi seorang perawat, makin banyak dia merawat, berarti makin banyak musuh yang mungkin akan menyerangnya. Sebab itulah kita nanti bincangkan bagaimana kita nak mengurangkan musuh di kalangan jin dalam rawatan. InsyaAllah kita sampai di sana nanti. Jadi untuk kita memulakan rawatan, kita kena mohon kepada Allah supaya kita, keluarga kita dan juga pihak pesakit dan keluarga pesakit, rakan-rakan pesakit tidak mendatang mudarat daripada rawatan ini. Pesakit dan rakan pesakit. Kadang-kadang tuan-tuan, apabila rawatan dibuat, pesakit datang dengan seorang rakan yang mencadangkan rawatan. Yang pernah kita rawat misalnya, yang tahu rawatan ini, dia yang menasihatkan pesakit untuk dirawat. Apabila kita merawat pesakit ini, rakan yang menasihatkan tadi akan diserang. Kerana dia dikatakan sebagai punca menyebabkan pesakit ini dirawat oleh seorang perawat. Jadi, kita doa, Ya Allah, lindungi diri saya. Ya Allah, lindungi keluarga saya. Dan Ya Allah, lindungi pesakit dan pihak keluarga pesakit dan rakan-rakan pesakit yang terlibat dalam hal-hal rawatan ini. Jadi apa yang kita buat? Maka kita baca surah dalam Al-Baqarah ayat yang ke-137. Di bahagian hujung surah ayat yang ke-137 itu yang berbunyi fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Baca 3 kali. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Bila kita baca kali pertama, kita niat, Ya Allah, lindungilah saya dari sebarang gangguan kemudaratan daripada rawatan ini. Kita baca fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Doa, Ya Allah, lindungi saya. Lindungi saya, Ya Allah. Kemudian fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Ya Allah, lindungi keluarga saya. Ini satu hal lagi yang orang awam kena tahu. Seorang perawat telah pun menginfakkan dirinya, menginfakkan keluarganya
untuk berdepan dengan rawatan. Doktor tidak. Doktor, hospital, selesai. Saya katakan tadi. Tetapi perawat berdepan dengan ini, dia kena serang, keluarga dia pun kena serang. Jadi hormati, nilailah keikhlasan mereka-mereka yang berjuang dalam rawatan Islam ini. Kemudian baca kali ketiga, fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Ya Allah, lindungilah keluarga pesakit dan juga pesakit kerana rawatan ini. Habis kita baca 3 kali, kita pun tarik nafas. Kemudian kita tiup diri kita, memandang seolah-olah kita membuat benteng pada diri kita. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Al-Baqarah 137 bermakna, maka janganlah kamu takut wahai Muhammad, kerana Allah akan melindungi kamu. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha halus. Sesuai dengan maknanya, ya. Setelah itu kita minta pesakit untuk membaca ikrar pemutus. Apa dia ikrar pemutus? Ikrar pemutus adalah ikrar yang dibaca, yang memberikan satu pengisytiharan oleh pesakit bahawa dia memutuskan semua yang berkaitan dengan jin. Sama ada jin itu saka, seher, asyik dan lain-lain jin. Kita panggil saka. Bahasa Inggeris mungkin heritage, jin heritage atau genetik, mana kita tahu. Kalau di Indonesia dia panggil leluhur, kalau tak silap saya. Jadi apa bunyinya? Jadi pesakit dia akan pegang kertas seperti saya ini, ya, kertas ini. Ikrar pemutus. Kita minta dia baca dengan terang dan jelas. Maka dia pun membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sesungguhnya saya dan juga mewakili keluarga dan keturunan saya dengan penuh sedar dan insaf, dengan ini mengisytiharkan, memutuskan semua perjanjian dan ikatan yang kami atau orang yang sebelum kami pernah lakukan, secara sedar ataupun tidak, dengan golongan jin sekiranya ada, mengharamkan tubuh kami dari dimasuki atau dijadikan sebagai tempat tinggal apa jua jenis jin, sama ada jin saka, seher, asyik dan lain-lain jenis jin. Menegaskan bahawa kami hanya bergantung kepada perlindungan dan pertolongan Allah sahaja. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Selepas dia baca ni, selalunya dia tangan kiri dia pegang kertas begini, tangan kanan kita bekalkan cawan berisi air, kemudian habis dia baca, dia minumlah air suku cawan tadi, bukan satu botol. Ini contoh saya tahu kan. Baik. Kenapa perlu baca ikrar pemutus ini? Pengalaman kami dalam rawatan menunjukkan bahawa ikrar pemutus ini banyak membantu dalam menyelesaikan isu-isu yang melibatkan dengan pesakit yang ada gangguan jin. Kerana ikrar ini dengan sendirinya menyedarkan jin-jin di tubuh ini bahawa orang yang sedang mereka tinggal di tubuhnya tak mahu dan tak berminat untuk mereka tinggal dalam tubuhnya. Kalau seorang itu mempunyai jin saka atau jin asyik, jin yang jatuh cinta dengan dia, apabila dia membaca ikrar ini, ada beberapa keadaan yang berlaku. Yang pertama, dia tak boleh baca dengan lancar. Tersekat-sekat, kadang-kadang sampai ada yang tak boleh membuka mulut. Ada setengah membaca dan dia menangis. Dan ada ketikanya seorang yang membaca ikrar begini, dia akan mengoyakkan kertas ini ataupun mencampakkan
jauh daripada dirinya. Jadi isu memutuskan, pengisytiharan pemutusan ini adalah satu yang penting. Bila dia dah isytihar itu, dia akan banyak membantu rawatan-rawatan kita yang seterusnya. Baik. InsyaAllah pada pertemuan kita yang akan datang, kita akan membincangkan tentang bagaimana keadaan ini. Jadi sebelum saya mengakhiri pertemuan pada malam ini, saya nak masuk satu bab yang kita lihat di sini, iaitu teknik yang ke-8 atau bahagian yang ke-8 dalam buku teknik ini ialah isu niat, doa, ru'yah dan teknik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, inilah kami dalam Akrin. Kami nak jelas apakah rawatan itu sebenarnya dan bagaimana rawatan itu harus dilakukan. Jadi, kami mengambil kesimpulan bahawa mana-mana rawatan dalam rawatan berdepan dengan isu ini, ia merupakan gabungan antara niat, doa, ru'yah dan teknik. Niat, doa, ru'yah dan teknik. Dan ini dikatakan sebagai motto ataupun doktrin Akrin. Mana-mana rawatan, dia mesti ada niat, ada doa, ada ru'yah, ada teknik. Itu dia Akrin. Sebagai contoh, seorang pesakit datang, dia menceritakan begini, dan dia kata, saya ni, Ustaz, saya minta maaf, Ustaz, saya ni agresif. Kalau saya dirawat, saya akan kerasukan dan saya akan sepak siapa-siapa yang ada di depan saya. Jadi dalam kepala perawat timbul satu isu bahawa dia ni agresif. Maka perawat berniat untuk mengikat pesakit. Bukan mengikat dengan, kali pertama rawatan kita tak ikat dia dengan ikatan fizikal. Kita cuba mengikat secara kaedah kita. Jadi bila tu, dia pun dah berniat, aku kena ikat pesakit ni supaya dia tidak agresif. Itu niat atau tujuan. Kemudian dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Tuhanku, permudahkanlah rawatan aku ini. Jangan dia agresif, ya Allah. Ya Allah, aku nak ikat dia ni, ya Allah. Jadi itu doa. Jadi dalam rawatan Akrin ini, hubungan dengan Allah itu ada satu yang mesti. Tidak boleh merasakan hebat, tidak boleh merasakan bangga diri, dan tidak boleh terputus hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika merawat. Kemudian dia pun membaca ru'yah. Contoh dia mengambil ru'yah, dia membaca Ayatul Kursi. Dia baca Ayatul Kursi, dia telah berniat nak mengikat, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ikat pesakit. Kemudian dia meru'yah dengan Ayatul Kursi, kemudian diikuti dengan teknik. Apa yang dibuat misalnya, dia pun buat tangan dia mengarah kepada pesakit, sambil dia membaca Ayatul Kursi, dia membuat aksi seolah-olah mengikat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sampai habis, kemudian dia pun tiup. Yang ini katakan teknik. Menggerakkan tangan sambil membaca itu dikatakan teknik. Jadi, niat, doa, ru'yah dan teknik adalah satu gabungan yang diamalkan oleh Akrin dalam rawatan. Sebab itu, kalau kita katakan nanti kita banyak teknik, sebenarnya ianya kesemua itu terangkum dalam 4 perkara itu. Niat, doa, ru'yah dan teknik.
Baik tuan-tuan, saya rasa kita berhenti di sini dahulu sebelum kita pergi lebih jauh. Kerana pada pertemuan akan datang kita akan dah mula kepada teknik-teknik rawatan yang secara spesifik. Bagi sesiapa yang ada apa-apa isu, ada apa masalah, maka seperti biasa, bolehlah berhubung dengan kami di 017-364-6461. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa tekan loceng like. Hingga bertemu lagi, kita tutup pertemuan kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.